Okey. Jadi itu adalah kita kata serba sedikit pengetahuan ataupun ilmu yang boleh kita ambil dan kita kutip daripada ayat 246 surah Al-Baqarah, iaitu tentang kisah pelantikan Talut sebagai pemimpin ataupun raja Bani Israel ketika zaman Nabi Allah Samuel alaihi salam. Dan ketika itu Talut ni zaman hidup dia telah mengahwinkan anak perempuan dia dengan siapa? Dengan Nabi Daud itulah. Talut telah mengahwinkan anak perempuan dia dengan Nabi Allah Daud alaihi salam dalam satu riwayat, yang mana kalau dia kahwin dengan anak perempuan Talut, automatik Daud dengan Talut jadi lagu mana? Jadi mana? Pak mertua dengan menantu lah. Anak perempuan Talut tu dikahwinkan dengan Nabi Daud. Jadi Nabi Daud dengan Talut antara pak mertua dengan menantu. Jadi zaman Talut ni adalah zaman permulaan kebangkitan kembali Bani Israel, dan zaman Daud dan Sulaiman dikenali sebagai zaman the golden age, zaman keemasan, zaman kegemilangan bagi Bani Israel. Selepas Nabi Sulaiman wafat, dah zaman kehancuran. Hancur sungguhlah. Sampailah zaman Nabi Allah Isa pun, kita tengok Palestin tu di bawah pemerintahan siapa? Zaman Nabi Isa lahir, bawah siapa? Bawah siapa? Palestin. Nabi Isa tu kalau kira siapa nak salib dia tu? Siapa yang menjalankan hukuman salib tu? Orang Yahudi ke Rom? Orang Yahudi ke Rom? Rom. Nak abad selepas kejatuhan zaman Nabi Sulaiman tu panjang masa dia. Mereka sentiasa dijarah, sentiasa diserang, sentiasa ditawan, sentiasa ditakluk, sampailah kelahiran Nabi Isa pun Palestin. Tempat kelahiran Nabi Isa tu masih lagi di bawah pimpinan kerajaan Rom. Cawanganlah. Sebab pada masa tu pusat mutlak dia, Byzantium Timur ni berpusat di mana? Di Byzantium lah. Di mana Byzantium? Byzantium. Rom Timur, di mana? Dulu Sultan Muhammad Al-Fatih lawan siapa? Dulu Sultan Muhammad Al-Fatih lawan Byzantium kan? Duduk mana Byzantium? Kawasan Turki itulah. Turki, Syam, Syria tu. Tu Byzantium, tu pusat betul dia. Jadi salah seorang wakil tu di Palestin, iaitu Raja Herodes kan. Raja Herodes itulah zaman Nabi Allah Isa yang nak kena salib tu. Sampailah mereka ni berpecah-pecah, sampai di antara mereka sanggup mendatangi bumi Madinah. Apa kes mereka nak piduk Madinah? Sebab mereka nak cari siapa? Nabi akhir zaman. Yang disebutkan, yang diramalkan dalam kitab Taurat dan Injil mereka. Tapi pasal apa mereka tak piduk Mekah? Pasal apa tak piduk Mekah? Mereka tahu tak Nabi akan lahir di Mekah? Mereka tahu tak Nabi akan lahir di Mekah? Mereka tahu Nabi akan lahir di Mekah. Tapi pasal apa tak piduk Mekah, piduk Madinah? Pasal apa piduk Madinah? Sebab mereka dah making awal-awal. Nabi lahir di Mekah. Kemudian Nabi ni, hak kata betul-betul Nabi ni, dia akan berhijrah ke tempat yang mereka ada tu. Satu masa dia akan hijrah tempat yang mereka duduki sekarang. Iaitu di bumi Madinah tu lah. Jadi nak membenarkan kenabian dan kerasulan Muhammad tu kena hijrah. Jadi hak lahir tu biarlah. Hak lahir tu lahir, kemudian dia akan hijrah di sini. Sepatutnya apa yang mereka buat melalui kitab-kitab yang mereka terima daripada Musa, mereka terima daripada Isa, bila bertemu dengan Nabi Muhammad di Madinah, patut buat apa? Hak betulnya, beriman dengan Nabi terakhir ni, percaya dengan Nabi terakhir ni, jadi pengikut Nabi terakhir ni. Tapi apa yang mereka buat? Mereka lawan Nabi. Mereka tentang Nabi, mereka serang Nabi, segala agenda, segala perancangan, segala konspirasi apa yang mereka tak buat pada Nabi.
hak zahirnya, hak batinnya, hak atas daratnya, hak bawah tanahnya, sampai mereka ada perancangan nak bunuh Nabi. Berapa kali cubaan nak bunuh Nabi, termasuklah seorang wanita Yahudi bubuh racun pada apa? Pada kambing kan? Pada kambing. Nabi makan kambing tu. Padahal sebelum tu Nabi tahu tak kambing tu ada racun? Nabi tahu tak kambing tu ada racun? Kalau kita kata, kalau Nabi tahu takkan Nabi nak makan? Mesti Nabi tak tahu. Nabi tahu. Sebelum Nabi makan tu, daging tu dah bercakap bagi tahu kat Nabi dia tu sudah diracuni. Kalau kira patut Nabi makan ke tak makan? Contoh kalau kita nak makan nasi kandak. Tiba-tiba ayam tu kata, Ustaz jangan makan aku ni. Aku ni mamak tubuh racun dah. Oh, sudah saya ni kontroversi pula. Kita cakap tapi nak bagi mudah faham. Agak-agak nak makan lagi tak? Kalau ayam tu cakap dah, aku ni kena racun, tinggal terus lah, keluar terus kita. Tapi dah tahu dah makan juga. Apa hikmah di sebalik peristiwa tersebut? Dan kesan-kesan daripada diracun ini dibawa oleh Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Kesan-kesan itulah, bukan kata disebabkan racun tu Rasulullah wafat, sampai ajal semua orang mati, semua orang meninggal, termasuk Nabi-Nabi dan Rasul. Tapi itulah hakikat yang Allah nak cerita tentang Bani Israel sebelum ni. Hakikatnya poin cerita tu apa? Sembang, gebang besar. Itulah poin dia. Sembang apa? Sembang, lantiklah pemimpin. Kita nak pergi perang ni. Kita dihalau keluar daripada kampung, halak di keluar ni. Berpisah dengan anak-anak, perang. Bila betul-betul perang diwajibkan, sembang lebih. Tak mau jadi lagu ni. Inilah yang berlaku kepada Bani Israel dulu. Bukan Bani Israel dulu. Israel ni pun penakut juga. Sama ya. Hak Israel penakut tu biarlah penakut. Dan kita juga perlu bimbang. Jangan pula kata nak tuduh Israel penakut, nak anggap kita tu berani. Belum tentu lagi kita pun berani. Tapi cuma pesanan Nabi dalam hadis akhir zaman apa dia? Penyakit al-wahan tu. Penyakit al-wahan tu akan dihadapi oleh umat Islam, iaitu cintakan dunia dan takutkan kematian. Ramai tak masa tu? Ramai. Tapi Nabi anggap macam buih-buih di lautan. Tak ada pendirian, tak ada mauqif, tak ada pegangan. Buih di lautan, tuan-tuan tengok macam mana? Kalau ombak bawa ke kiri, dia pergi mana? Buih-buih di lautan tu, kalau ombak bawa pergi kiri, dia pergi kanan kah? Dia pergi kiri. Kalau ombak bawa pergi kanan, dia pergi kanan. Ramai, tapi tak ada kekuatan, tak ada pendirian. Sak kata lagu tu, dia berasa kuat kau tu, dia pergi kuat ni. Dia berasa kuat kau ni, dia pergi kuat ni. Hang ni mana satu betul ni. Sak pergi sana, sak pergi sana. Sak pangkah sini, sak pangkah sana. Tu saja tu. Faham lah. Macam tak ada pendirian saja. Tu bahaya dia. Bahaya dia. Hakikatnya, Nabi sebut dua teras tadi. Cintakan dunia, takut mati. Dia takut nak meninggalkan dunia ini berserta dengan kemewahan-kemewahan yang dia kecap dan dia capai. Berat tuan-tuan nak tinggal ni. Kalau tanya secara personal peribadi ni, kalau kita muhasabah diri pun, kita hidup ni cari macam-macam dah. Rumah dah ada 5 biji dah. Kereta besar-besar, motor besar-besar. Agak-agak macam mana? Nak mati ni kena tinggal semua ni. Berat tak berat? Berat tuan-tuan. Kita sendiri pun rasa berat. Kita bersusah payah, letih payah dah dalam hidup nak cari semua benda ni, nak dapatkan semua ni. Tapi satu masa kita akan tinggalkan kesemuanya. Diakibatkan susah nak tinggalkan benda ni lah yang jadi masalah. Termasuk bila takut mati ni, perang-perang ni, dia lagi umur panjang ke lagi pendek umur? Kalau masuk perang ni, secara adat lah, kita kata, aku suka lah perang. Pasal apa? Perang ni biasa panjang umur. Tak ada orang kata lagu tu. Perang ni lebih memendekkan umur, lagi cepat menemui kematian. Kalau kita kata secara ikhlas, mati syahid lah. Walaupun kata sebut syahid-syahid sekalipun, ramai orang tak berani. Lebih dah ni, 8:30 ni.
Boleh faham itu lah? Boleh faham itu. Jadi kita berhenti setakat ni. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita dan sentiasa meluruskan pandangan kita terhadap agama yang ada keterkaitan dengan Quran dan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر.